orang yang mengambil haknya, kenapa pula dia dianggap zalim? Kecuali dia mengambil hak orang lain. Itu yang dikatakan zalim. Jadi jangan timbul persoalan apabila orang Melayu pertahankan hak dan keistimewaannya, maka orang Melayu itu berlaku zalim pada bangsa lain. Itu tak betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua ahli SKP tahun ini. Saya Syamil Hazim bin Muhammad Nasir dengan nombor matriks 210132 akan membentangkan berkaitan pengenalan peristiwa berkaitan hak keistimewaan orang Melayu dan Bumiputera. Pertama sekali, Perkara 153 Perlembagaan Malaysia telah memperuntukkan kepada Yang di-Pertuan Agong iaitu YDPA tanggungjawab untuk menjaga kedudukan istimewa Melayu dan penduduk asli yang berasal dari Sabah dan Sarawak dan kepentingan sah komuniti lain, dan sekaligus menentukan cara untuk melaksanakan perkara ini seperti mewujudkan kuota untuk masuk ke perkhidmatan awam, beasiswa awam, lesen ataupun permit perniagaan dan pendidikan awam iaitu IPTA. Secara ringkasnya, orang Melayu dapat didefinisikan mengikut perkara 160 dalam kurungan 2 Perlembagaan Persekutuan sebagai seorang yang menganuti agama Islam, lazim bercakap Melayu dan lahir sebelum hari merdeka sama ada di Tanah Melayu atau Singapura, atau pada hari merdeka telah bermastautin di Tanah Melayu atau Singapura. Bumiputera pula dapat diklasifikasikan sebagai kaum-kaum di Malaysia yang merupakan penduduk asal negara ini. Hak istimewa orang Melayu adalah hak yang telah dipersetujui oleh para pemimpin terdahulu yang telah diberikan kepada orang Melayu sebagai cagaran atau gantian kepada kesediaan rakyat Melayu di Tanah Melayu untuk menerima etnik India dan Cina bagi berkongsi kehidupan di Tanah Melayu secara bersama. Perkara ini telah termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Sewaktu rundingan kemerdekaan dilaksanakan, tujuan utama hak ini dipindah adalah bagi memastikan dan melindungi orang Melayu kerana pada waktu itu orang Melayu enggan menerima kehadiran kaum India dan Cina sebagai rakyat di Tanah Melayu kerana taksub ingin menegakkan hak kaum sendiri. Namun demikian, Perkara 153 adalah satu perkara yang selalu dipertikaikan dan mengundang kontroversi dalam Perlembagaan Malaysia. Terdapat pihak-pihak yang menganggap bahawa Perkara 153 mewujudkan perbezaan yang tidak perlu dan perkauman antara rakyat Malaysia yang berlainan etnik kerana telah menyebabkan pelaksanaan tindakan afirmatif dasar yang hanya menguntungkan Bumiputera iaitu majoriti penduduk. Secara teknikal, perbincangan berkaitan pemansuhan Perkara 153 adalah diharamkan bahkan di Parlimen, walaupun ia digubal sebagai peruntukan sementara untuk perlembagaan. Walaupun terdapat larangan untuk mempersoalkan Perkara 153, artikel ini sering diperdebatkan secara terbuka di kalangan rakyat Malaysia. Perkara 153 dianggap sebagai perkara sensitif oleh banyak pihak, bahkan ahli politik, sama adanya menyokong atau menentangnya, dan sering dilabel sebagai perkauman, iaitu resis. Oleh hal yang demikian, kami bakal membincangkan pelbagai peristiwa yang telah berlaku di Malaysia secara jelas, mempersoalkan keistimewaan hak orang Melayu dan Bumiputera. Dalam konteks ini, kami, Grup 16, akan mengenal pasti punca-punca perkara ini berlaku. Kami akan menguraikan cara-cara mengatasi dan juga kami akan menekankan kesan-kesannya secara spesifik terhadap masyarakat. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Nama saya Ahmad Syahmi Azhari bin Zainuri, bernombor matriks 210167. Pada sekarang saya akan membincangkan tentang perlembagaan negara. Hak-hak keistimewaan orang Melayu dan Bumiputera telah menjadi isu semenjak cubaan pembentukan Malayan Union yang dirancang untuk ditubuhkan pada tahun 1946, tetapi telah digantikan dengan pembentukan Persekutuan Tanah Melayu
pada tahun 1948. Sebab utama mengapa Malayan Union telah ditolak kerana Malayan Union akan memberikan impak yang negatif terhadap orang-orang Melayu ketika itu. Antaranya, Gubernur British akan menjadi pemerintah tertinggi manakala Sultan ataupun Raja hanya berkuasa di dalam bidang hal kebudayaan orang Melayu dan agama Islam sahaja. Ini akan menjadikan orang Melayu hilang kuasa pentadbiran ke atas tanah mereka sendiri. Konsep jus soli ataupun hak kerakyatan sama rata akan diamalkan di dalam Malayan Union. Ini bermaksud status istimewa orang Melayu sebagai penduduk asal tanah Melayu akan dihapuskan dan disamatarafkan dengan kaum-kaum yang lain yang akan menjadikan warga negara Malayan Union. Apabila tanah Melayu hendak mencapai kemerdekaan, undang-undang telah digubal di bawah kendalian Suruhanjaya Red yang juga menjadi jalan penyelesaian isu hak-hak keistimewaan orang Melayu dan Bumi Putera dengan mengambil kira pandangan dan cadangan daripada rakyat. Undang-undang yang tertinggi di dalam sebuah negara yang telah diluluskan oleh Parlimen atau badan perundangan boleh dirujuk atau dikenali sebagai perlembagaan negara. Perlembagaan digubal dan mampu menentukan kuasa bagi sesuatu organisasi atau kerajaan. Undang-undang juga berfungsi dalam pembahagian kuasa antara badan-badan pemerintah. Undang-undang juga diguna pakai dalam menentukan prinsip bagi melaksanakan kuasa-kuasa yang telah diberikan serta menjadi dasar kepada kerajaan bagi menentukan corak, kuasa dan cara pemerintahan. Perlembagaan negara juga menjadi peraturan kepada sesebuah negara bagaimana ia akan ditadbir. Dalam perlembagaan negara yang di-Pertuan Agong telah ditetapkan untuk menjadi ketua negara. Baginda akan dipilih dan dilantik oleh Raja-Raja Melayu dan memegang jawatan tersebut selama 5 tahun sahaja. Yang di-Pertuan Agong akan bertindak mengikut nasihat Jemaah Menteri sesuai dengan konsep Raja Berperlembagaan yang diguna pakai. Perlembagaan persekutuan dianggap oleh sebahagian besar rakyat hanya sebagai dokumen undang-undang yang bersifat teknikal dan perlembagaan negara hanya dapat difahami oleh mereka yang terpelajar di dalam bidang undang-undang. Hakikatnya, tanggapan rakyat ini adalah kurang tepat. Perkara ini sepatutnya tidak boleh berlaku dan rakyat seharusnya mempelajari dan memahami asas-asas isi kandungan undang-undang negara. Mengikut Perlembagaan Negara berdasarkan Perkara 160/2 Perlembagaan Persekutuan, orang Melayu telah didefinisikan sebagai seorang yang menganuti agama Islam. Lazim bertutur dalam bahasa Melayu, mengamalkan adat-adat orang Melayu, berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Melayu, dan mereka lahir sebelum tarikh kemerdekaan negara sama ada di tanah Melayu atau Singapura atau pada tarikh kemerdekaan mereka telah bermastautin di tanah Melayu ataupun Singapura. Hak istimewa orang Melayu pula boleh difahami sebagai hak yang telah dipersetujui sebagai cagaran atau gantian kepada orang Melayu sebagai kesediaan atau persetujuan oleh orang-orang Melayu untuk menerima etnik India dan Cina bagi berkongsi kehidupan bersama di tanah Melayu. Perkara ini juga telah dibincang dan dipersetujui oleh para pemimpin terdahulu. Pada tahun 1948, Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu telah dibuat ketika rundingan kemerdekaan ingin dilaksanakan. Dengan tujuan bagi menundingi hak-hak orang Melayu, hak ini telah dipinda kerana pada waktu itu, orang Melayu tidak mahu menerima kaum India dan Cina sebagai rakyat di Tanah Melayu. Oleh kerana setiap kaum ingin menegakkan hak kaum masing-masing, perkara ini telah menyusahkan proses kemerdekaan ketika itu. Yang di-Pertuan Agong telah dipertanggungjawabkan sebagai bagi menjaga hak-hak keistimewaan orang Melayu dan Bumi Putera berdasarkan artikel 153 Perlembagaan Malaysia. Secara terperinci, artikel ini telah menjelaskan bahawa bagaimana kerajaan persekutuan perlu menjaga hak-hak keistimewaan orang Melayu dan Bumi Putera. Kerajaan perlu menyediakan kuota bagi mereka dalam kemasukan perkhidmatan awam, penerimaan beasiswa dan penerimaan pendidikan awam. Yang di-Pertuan Agong juga telah diberi tanggungjawab berdasarkan artikel 153 Perlembagaan Malaysia bagi menjaga kesemua keistimewaan yang telah diberikan kepada orang Melayu dan penduduk asal tanah Melayu yang dirujuk dan dikenali sebagai Bumi Putera. Artikel ini juga telah menyebut tentang kuota kemasukan ke dalam perkhidmatan awam, pemberian dan penerimaan beasiswa serta penerimaan pendidikan awam. Perkara ini juga lazimnya dianggap sebagai sebahagian daripada kontrak sosial. Perkara ini juga telah dianggap sebagai suatu pertahanan yang sah bagi orang-orang Melayu dan Bumi Putera. Ini juga telah menguatkan lagi kepercayaan bahawa orang Melayu merupakan penduduk asal tanah Melayu ataupun kini kita panggil Malaysia. Terdahulu, Raja-Raja Melayu telah bersidang bagi membahaskan tentang perkara-perkara ini. Berdasarkan perlembagaan yang telah digubal, yang di-Pertuan Agong bertanggungjawab bagi melindungi kedudukan istimewa orang Melayu. Anak negeri mana-mana
antara negeri Sarawak dan Sabah serta kepentingan sah kaum-kaum lain yang telah dipersetujui mengikut peruntukan yang telah dipersetujui. Rasionalnya, ini telah menjadikan Yang di-Pertuan Agong sebagai pelindung. Baginda dilihat sebagai lambang yang meneruskan sistem feudal seperti zaman dahulu di mana Sultan merupakan seorang yang sangat berpengaruh, berdaulat dan menjadi pelindung kepada rakyat jelata. Berdasarkan kepercayaan dan kefahaman ini, Sultan masih relevan dalam menjadi tonggak yang amat penting dalam hal-hal pemerintahan negara. Orang-orang Melayu juga menganggap dan mempercayai bahawa Sultan mempunyai keramat dan kesakitan yang tersendiri kerana mempunyai silsilah berdarah raja di mana dianggap sebagai sangat berbeza darjatnya jika dibandingkan dengan rakyat biasa. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Pembentangan akan diteruskan oleh ahli kumpulan saya yang seterusnya. Hai, nama saya Muhammad Faris Ifamin Yaakob. Nombor matrik saya adalah 210185 dan kini saya akan membincangkan tentang ICET. Apa itu ICET? ICET adalah International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination. ICET berlaku selepas pertukaran kerajaan baharu kali pertama dalam sejarah Malaysia selepas kemerdekaan yang semestinya memberikan impak yang sangat besar kepada rakyat Malaysia. Selepas berlaku pertukaran kerajaan pada pilihan raya umum yang ke-14 pada 18 Mei 2018, Malaysia telah diperkenalkan dengan bentuk dan idea pentadbiran yang baharu selepas 60 tahun Malaysia di bawah pentadbiran kerajaan yang sebelumnya dikenali sebagai Barisan Nasional BN. Selepas diberikan mandat oleh rakyat Malaysia, kerajaan baharu telah dibentuk di bawah pentadbiran Pakatan Harapan PH yang juga mahu meratifikasikan satu konvensyen antarabangsa yang dikenali sebagai International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, ICET, di bawah kendalian Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Ini bertujuan untuk mempromosikan dan menghapuskan diskriminasi antara kaum di dalam satu pentadbiran kerajaan. ICET telah menerima tentangan besar oleh orang-orang Melayu dan Bumiputera kerana ICET tidak konsisten dalam menjaga hak-hak istimewa orang Melayu dan Bumiputera seperti yang diamalkan semenjak kemerdekaan berdasarkan artikel 153 Perlembagaan Malaysia. ICET dilihat akan memberikan impak negatif kepada kontrak sosial seperti status agama Islam sebagai agama rasmi dan sistem raja perlembagaan yang digunakan di negara Malaysia. Penentangan ini telah menunjukkan usaha-usaha orang Melayu bagi melindungi ketuanan Melayu sebagai identiti mereka. ICET adalah satu konvensyen atau perjanjian yang dikenalikan oleh PBB yang bertujuan untuk mempromosikan dan menghapuskan diskriminasi antara kaum di dalam satu pentadbiran kerajaan. Tujuan perjanjian ini telah menyebabkan ahli-ahli politik maupun rakyat Malaysia berdebat sesama mereka sama ada Malaysia patut menandatangani perjanjian ini ataupun tidak. Perkara utama yang telah menyebabkan ICET ditolak oleh rakyat Malaysia adalah kerana ICET akan mengubah status agama Islam di Malaysia. Malaysia adalah satu negara yang unik kerana ia mengiktiraf agama Islam sebagai agama rasmi, tidak membenarkan penyebaran agama lain kepada orang yang beragama Islam, mengiktiraf hak istimewa orang Melayu dan Bumiputera, beasiswa dan sebagainya. Menurut artikel 3.10, Perlembagaan Malaysia menyatakan bahawa Malaysia merupakan sebuah negara Islam dan Islam merupakan agama persekutuan. Akan tetapi, agama lain masih lagi boleh diamalkan secara aman di dalam mana-mana negara persekutuan. ICET menghendaki untuk kebebasan beragama secara sama rata yang akan menyebabkan status agama Islam berubah. Hal ini merupakan punca utama orang-orang menolak ICET, terutamanya orang Melayu. Sejak lahirnya Malaysia telah dibentuk sebagai sebuah negara beragama Islam, bukan sebagai sebuah negara yang sekular. Oleh itu, status agama Islam telah diutamakan seketika perbincangan bagi menandatangani ICET. Kedua, Malaysia menggunakan satu sistem unik yang dikenali sebagai kontrak sosial. Kontrak sosial Malaysia telah menyatakan bahawa beberapa hak istimewa dalam perlembagaan dalam perkara 153 hak istimewa orang Melayu dan Bumiputera. Melihat dalam perspektif ICET, perkara 153 seolah-olah mendiskriminasi kaum lain yang mana keistimewaan diberikan kepada orang Melayu dan Bumiputera. Walau bagaimanapun, konsep ini telah dipersetujui dalam kontrak sosial dengan jelas, menunjukkan bahawa ICET bercanggah dengan kontrak sosial dan perlembagaan. Itu sahaja dalam topik ICET. Seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim, bertemu lagi. Kali ini saya akan membincangkan tentang punca-punca perkara ini berlaku.
Isu mengenai hak-hak keistimewaan orang Melayu dan Bumiputera telah banyak kali berlaku di dalam negara. Setiap isu mempunyai punca-punca yang tersendiri. Seperti yang telah dibincangkan dalam isu ISET, hak-hak keistimewaan orang Melayu dan Bumiputera mula tergugat apabila ISET mula diperkenalkan. Jika kerajaan Malaysia mengambil langkah untuk menandatangi ISET, maka hak-hak keistimewaan orang Melayu dan Bumiputera seperti contoh Majlis Amanah Rakyat iaitu MARA ataupun Maktab Rendah Sains MARA iaitu MRSM ataupun Universiti Teknologi MARA UiTM, Rizab Tanah Melayu, beasiswa untuk Bumiputera dan keistimewaan-keistimewaan yang lain akan dihapuskan. Mereka yang ingin kerajaan menandatangi perjanjian ini adalah golongan yang tidak mengambil kisah tentang sejarah negara dan menolak Artikel 153 Perlembagaan Malaysia. Perkara yang ingin hak-hak keistimewaan orang Melayu dan Bumiputera dihapuskan adalah mereka yang tidak kisah tentang keamanan negara dan sanggup berbuat apa-apa sahaja demi kepentingan diri sendiri. Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Hu Hei Kim menyatakan pihak-pihak yang cuba mempersoalkan hak-hak keistimewaan orang Melayu dan Bumiputera semakin kerap berlaku, iaitu kerana mereka dikatakan sebagai buta sejarah. Baiklah, saya akan sambung cara mengatasi isu-isu hak-hak keistimewaan orang Melayu dan Bumiputera. Saya Wan Muhammad Haziq Zikri bin Wan Burhanuddin dengan nombor matriks 210094. Terdapat dua cara yang terbaik bagi mengatasi isu-isu hak keistimewaan orang Melayu dan Bumiputera, iaitu pertama daripada orang Melayu dan Bumiputera sendiri dan kedua daripada kaum-kaum yang lain. Menurut Prof. Emeritus Tan Sri Dr. Khoo Kay Kim yang merupakan seorang pakar sejarah negara dan juga tokoh formatif dalam bidang sejarah Malaysia telah menyatakan rakyat Malaysia dari mana-mana kaum yang mempersoal atau mempertikaikan perkara 153 dalam perlembagaan negara yang mengiktiraf kedudukan dan hak keistimewaan orang Melayu dan Bumiputera adalah buta sejarah dan tidak memahami perlembagaan, kata beliau. Kedudukan orang Melayu di Tanah Melayu sudah lama ditetapkan semenjak zaman pemerintahan British lagi. Beliau berkata, bila British sampai ke Tanah Melayu, mereka dapati terdapat beberapa tempat di Semenanjung yang sudah mempunyai kerajaan dan mereka mengiktiraf kerajaan tersebut. Beliau telah menambah, kerajaan itu ada ramai rakyat iaitu orang Melayu dan bagi British, rakyat kepada raja itu mempunyai hak yang khusus. Orang lain yang datang dan menetap di Tanah Melayu bukan rakyat raja. Oleh demikian, mereka tidak dapat menikmati hak yang ada pada orang Melayu. Apabila Persekutuan Tanah Melayu yang telah ditubuhkan pada 1 Februari 1848, orang bukan Melayu yang juga bukan warga negara ataupun rakyat raja tetapi mereka berpeluang untuk memohon kewarganegaraan. Beliau telah berkata lagi, apabila British mula merancang penubuhan Persekutuan Tanah Melayu sebagai sebuah negara bangsa, apa yang sudah wujud disambung. Menjelang tahun 1957, Perlembagaan Persekutuan digubal dan dimasukkan perkara-perkara yang sudah wujud.
Oleh itu, dapat kita fahami bahawa semua orang, terutamanya kaum-kaum yang lain, perlulah menghormati hak-hak keistimewaan orang Melayu dan Bumi Putera, seperti yang telah digubal di dalam Perlembagaan Malaysia. Beliau telah berkata, kedudukan istimewa orang Melayu telah bermula sejak dahulu dan berasaskan sistem kerajaan yang wujud di Semenanjung Tanah Melayu. Di Semenanjung, sejak 1895, sudah ada 9 kerajaan yang kekal sampai ke hari ini. Perlembagaan negara telah digubal berdasarkan nasihat yang diberikan oleh Suruhanjaya Red pada tahun 1956. Perlembagaan yang telah digubal pula dikuatkuasa pada hari ini, pada hari kemerdekaan tanggal 31 Ogos 1957. Ini amat penting kerana perlembagaan tersebut telah memberi hak kepada Yang di-Pertuan Agong untuk melindungi hak-hak orang Melayu dan Bumi Putera, termasuk yang berada di negeri Borneo, iaitu di Sarawak dan Sabah. Yang di-Pertuan Agong juga telah bertanggungjawab bagi menjaga kepentingan kaum-kaum lain seperti yang termaktub di dalam perlembagaan negara. Ini telah menunjukkan bagaimana Kerajaan Persekutuan perlu mempertahankan hak-hak keistimewaan orang Melayu dan Bumi Putera. Kerajaan perlu menyediakan kota seperti kemasukan perkhidmatan awam, biasiswa dan pendidikan awam, pemberian permit dan lesen perniagaan seperti yang telah termaktub di dalam Perlembagaan Malaysia. Oleh yang demikian, setiap individu yang bergelar sebagai warga negara Malaysia, tidak kira latar belakang, tidak boleh mempersoalkan hak-hak keistimewaan orang Melayu dan Bumi Putera kerana ia sudah dipersetujui sebagai kontrak sosial dan sudah termaktub di dalam Perlembagaan Negara. Tanggungjawab menghormati bukan sahaja terletak pada lain-lain kaum, tetapi juga kepada orang Melayu dan Bumi Putera. Ini amat penting bagi mengelakkan timbulnya isu hak-hak keistimewaan orang Melayu dan Bumi Putera. Setiap orang yang telah bergelar warga negara Malaysia perlulah mengekalkan keamanan dan keharmonian negara. Ketua Wanita UMNO Datuk Seri Shahrizad Jalil pernah berkata, orang Melayu dan Bumi Putera mempunyai tanggungjawab untuk hidup dengan harmoni bersama bangsa-bangsa yang lain dan juga mesti menghormati hak-hak bukan Melayu yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Beliau juga telah menambah, jika kita tidak mahu mempersoalkan mereka iaitu lain-lain kaum mempersoalkan keistimewaan kita iaitu orang-orang Melayu sebagai orang asal tanah ini, kita juga mesti menghormati mereka sebagai rakyat yang mempunyai hak di negara ini. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good morning. Okay, nama saya Muhammad Zulishan bin Mat Sani and nombor matrik saya adalah 209997. Saya dari grup 16.
iaitu kenegaraan Malaysia. Saya akan cover part kesan hak keseimbangan Melayu terhadap rakyat jika hak keseimbangan Melayu ini dipersoalkan. Terdapat pelbagai kesan yang akan dapat dirasai oleh masyarakat di negara Malaysia sekiranya hak-hak keistimewaan Melayu ini dan Bumiputera mula dipersoalkan. Antara kesan yang paling jelas dilihat adalah gangguan terhadap ketenteraman awam. Sebagai contoh, situasi yang berlaku semasa ISET diperkenalkan. Seperti yang diketahui, ISET memberi kesan yang negatif terhadap hak-hak keistimewaan orang Melayu dan Bumiputera dan telah menimbulkan kemarahan terhadap rakyat, khususnya orang-orang Melayu kerana bertentangan dengan artikel 153 Perlembagaan Negara. Orang ramai mula memberontak dan terdapat pergerakan bagi membantah tindakan kerajaan pada ketika itu. Untuk menandatangani perjanjian ISET, perkara ini telah menimbulkan pelbagai reaksi daripada rakyat. Rakyat Malaysia pada ketika itu mula keliru ketika menunggu keputusan yang akan dibuat oleh pihak kerajaan sendiri. Kesannya, hidup rakyat mula menjadi kucak-kacir kerana hilang perpaduan antara kaum, kerana terdapat perselisihan antara golongan yang menyokong dan menolak perjanjian ISET. Hal ini jelas akan menyebabkan keamanan negara tergugat, khususnya terhadap orang awam kerana pergaduhan yang berlaku. Kesan yang paling teruk boleh berlaku adalah kemusnahan dan pembunuhan seperti yang berlaku ketika tragedi rusuhan antara kaum pada 13 Mei 1969. Saya rasa itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, seterusnya saya akan sambung dalam untuk kesimpulan. Okey, kesimpulan daripada yang kami dapat apabila kami buat tugasan hak ciptaan Melayu dan Bumiputera, iaitu apabila keamanan dan perpaduan negara mula terjejas, negara Malaysia sendiri yang akan menerima kesan negatif jangka panjang kerana keharmonian, perpaduan dan kerjasama antara kaum
yang telah hilang tidak dapat lagi digunakan bagi membangunkan negara Malaysia untuk menjadi sebuah negara maju dengan rakyat yang berfikiran kelas pertama. Jika perkara ini berlaku, sudah pasti ramai orang akan terjejas. Contohnya, keamanan rakyat yang dijanjikan oleh para pemimpin turut tergugat. Tidak kurang juga sektor-sektor lain seperti sektor pelancongan juga akan memberi nasib yang sama akibat kucar-kacir yang berlaku akibat peristiwa-peristiwa seperti ini. Dalam jangka masa yang panjang, sumber pendapatan negara akan terjejas kerana ramai pelabur yang akan berfikir dua kali sebelum melaburkan wang mereka kepada negara kita. Perkara ini jelas akan memberikan impak yang besar di dalam visi membangunkan Malaysia sebagai negara maju dengan minda rakyat kelas pertama. Sekian saja daripada kami, iaitu grup 16. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.